Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini secara langsung agenda Awani dipancarkan dari studio Awani di Bukit Kewangan Kuala Lumpur. Jika petang tadi saya mengungkapkan bahawa menjelang 2020 Malaysia akan menjadi sebuah negara maju. Sains dan teknologi merupakan pemacu terkini dan juga paling cepat untuk melonjakkan ekonomi negara berasaskan pengetahuan, dan juga bagaimana inovasi dan juga penciptaan itu perlu berada di peringkat yang paling tertinggi, kerana kita tahu negara memerlukan lebih banyak inovasi dan juga pengkomersialan produk berada di pihak industri, berada di pasaran dan sebagainya. Bukan hanya berlega di makmal universiti ataupun di bilik-bilik pensyarah dan sebagainya. Kerana kita mahu menjadi sebuah negara yang menggerakkan negara dalam pertumbuhan ekonomi berasaskan sains dan juga teknologi. Bukan menjadi pengguna semata-mata. Jadi itu yang akan kita bincangkan. Apa lagi ekosistem yang perlu kita ada? Apa lagi ruang-ruang yang perlu kita perbaiki? Jadi dua orang hebat sempena pencipta 2013 yang sedang berlangsung di KLCC di Hall 1, 2 dan 3 7 hingga 9 November ini. Dua orang tamu dari utara negara kita, iaitu sebelah kanan saya yang berbahagia Profesor Dr. Uda Hashim. Selamat datang Prof. Pengarah Institut Kejuruteraan Nano Elektronik UNIMAP, dan di sebelah Prof. Dr. Uda, orang muda, Dr. Syahriman Abu Bakar, pengarah Unit Penyelidikan Teknologi Sukan Pemotoran dan Litar UNIMAP. Kalau ikut jawatan ni mungkin pakar teknologi motorsport dan sukan, tetapi lebih dari itu sebenarnya. Jadi terima kasih kepada dua orang tamu saya pada malam ini kerana sudi bersama kami di agenda Awani. Kalau kita lihat Prof. Dr. Huda, ekosistem inovasi dan juga penciptaan perlu ada sokongan yang tepat, yang jelas. Kerana jika ada ekosistem sokongan ini, maka sukar sekali penyelidik kita, para saintis kita untuk memastikan apa idea, sekecil-kecil idea dari peringkat yang paling asas sekali dapat berada di peringkat pemasaran dan sebagainya. Jadi pengalaman Prof dalam bidang nano elektronik dan sebagainya di UNIMAP dan sebagainya, apa yang menyebabkan kita boleh mencipta suatu inovasi dan boleh diaplikasikan segera oleh pihak komuniti dan juga masyarakat? Bagaimana ia digebelingkan, dia digerakkan, Prof. Dr. Huda? So bagi saya, kalau disebut penyelidikan, biasanya kita kaitkan dengan masalah. Okay? Sebagai penyelidik, kita seharusnya cinta kepada masalah, kita suka kepada masalah. Jadi sebagai tugas kepada penyelidik ataupun pensyarah ilmuwan, so tugas mereka untuk selesaikan masalah. Ya. Jadi sekarang ni kalau kita nak buat satu research yang boleh bagi impact kepada society, impact kepada masyarakat, kita harus pergi kepada masyarakat. Kita lihat apa masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kalau kita nak selesaikan masalah masyarakat industri, kita harus pergi dan berjumpa dan berbincang dengan mereka. Sudah tentu mereka akan beritahu bermacam masalah yang mereka hadapi. Jadi daripada situ, sebagai satuan penyelidik pensyarah, so dengan ilmu yang kita ada, kita cuba selesaikan. Dari situ, bagi saya, dari situlah bermulanya penyelidikan. Di situlah bila penyelidikan bermula, so kita akan nampak impact ni. Impact ni kepada industri, kepada masyarakat, untuk kita selesaikan masalah. Bukan setakat kita nak buat research syok sendiri saja. Jadi itu dulu. Ya, dulu mungkin kita buat research untuk ilmu, untuk akademik. Tapi sekarang dah berubah. Dunia dah berubah. Kita seharusnya menjadi kepada pemangkin untuk membantu khususnya pihak industri. Sebagai contoh, di Malaysia kita ada Proton, kita ada Petronas, kita ada pelbagai industri di Malaysia. Jadi seharusnya berdasarkan pada bidang kepakaran kita kena berjumpa dengan mereka. Bagaimana untuk improvekan dia punya memperbaiki produk yang sedia ada. Mereka tidak boleh kekal dengan produk sedia ada. Dia seharusnya berkembang. Dia mesti ada roadmap untuk mencapai ke satu tahap yang tertinggi. Kalau kita tengok produk-produk Jepun, almost setiap 3 bulan dia akan berubah. Ini semuanya hasil daripada penyelidikan. Kalau produk-produk Amerika, setiap 6 bulan akan berubah. That's why pihak industri, bila kita berjumpa dengan mereka, dia pernah penyelesaian yang cepat. Penyelesaian cepat. Adakah Dr. Syahriman, adakah ekosistem kita ke arah itu? Adakah kita masih silo dalam teritori masing-masing? Nampak cantik sangat Prof. Dr. Huda membawa industri mesti bercakap dengan penyelidik, penyelidik kena faham masalah industri dan juga komuniti dan juga masyarakat. Tetapi realiti di bawah sana, adakah begitu? Pengalaman Dr. Syahriman dan juga ketika di Jepun, boleh cerita sikit? Saya belajar di Jepun selama 11 tahun, daripada undergraduate sehinggalah kepada PhD.
Di samping saya belajar di sana, saya juga turut membuat pekerjaan di Jepun. Jadi kenapa Jepun ni boleh maju dalam negara dia orang ialah seperti yang Prof Uda katakan tadi, mereka sentiasa improve tiap-tiap hari. Daripada segi contohnya macam di makmal penyelidikan saya, kita mengkaji profesor supervisor saya diberikan satu task untuk mengkaji bagaimanakah boleh mengawal selia kontrol sistem untuk Shinkansen, kereta api laju. So setiap tahun benda yang hampir sama dilakukan, ditambah sedikit demi sedikit demi sedikit, sehingga mencapai tahap sekarang ini. Maknanya mencapai teknologi yang terkini. So dia kata, orang kata ilmu tu dia berkongsi sama, berkongsi sama dengan pihak industri. Pihak industri akan datang dan dia kata, okey, ini adalah masalah breaking system kami. Macam mana you akan settlekan part yang kecil ni? Dia ada lebih 100 universiti. Setiap profesor dia akan ambil task yang nampak kecil, tapi dia memberi impact yang besar kepada industri. Kereta, orang kata kereta Jepun tahan lama. All those things tak datang dengan mudah. Daripada segi sistem, daripada segi pemasangan, daripada segi bahan, daripada segi teknologi, semua itu di orang kata apa, sama-sama mengkajinya. Jadi mungkin saya kaji ketahanan material, mungkin Prof Huda pun kaji ketahanan material. Tengok siapa yang lagi hebat, sebab dia ada ramai rakyat. Jadi macam mana pula di Malaysia ni rakyat 24 juta nak lawan teknologi Jepun. Jadi itulah cabaran kepada kita. At least bagi saya macam yang ditanya kepada saya tadi adalah adakah kita hidup dengan silo? Tak, macam saya sendiri saya ada perancangan research jangka pendek, jangka pertengahan, jangka panjang. Dan saya juga macam Prof Huda, saya pergi contohnya kepada Hospital University USM. Mereka memanggil kami untuk mengkaji bagaimanakah kita boleh memperbaiki kualiti hidup mangsa-mangsa penyakit stroke. Jadi saya pergi sana, saya tengok apakah masalah, saya tengok mata kepala saya sendiri, saya bawa pelajar-pelajar kita dan kita dapati kita perlukan satu sistem, contohnya kerusi roda yang murah, yang boleh membantu pesakit stroke, sebab pesakit stroke dia tak boleh berjalan. Dia lumpuh. Dia lumpuh. Dia kalau gunakan kerusi roda biasa, dia tak boleh bergerak sebab dia contoh dia hemiplegic, dia lumpuh separuh badan. Jadi dia nak beli kerusi roda yang mahal, dia tak mampu. 4,000, 5,000. We are talking about the low socio-economy patient. Jadi apa yang kita buat, kita tengok dan kita fikir, why not kita gunakan kerusi roda yang sedia ada, kita tambah add-on system. Harganya murah, 500, 600 ringgit. Jadi dia boleh gunakan kerusi roda yang sedia ada dan tambah add-on system dan dia boleh berjalan. Sebab bagi pesakit-pesakit itu, satu dia orang tak mampu nak beli kerusi roda sedemikian. Dan dia orang hidup keseorangan. Dia maknanya di rumah tak ada siapa nak jaga. Prof dan juga doktor, kita rehat dahulu, kasih minum air sekejap. Banyak kita dah cerita ni. Prof, kita akan lihat juga dari sudut kepakaran kita. Para akademik kita bukan pakar pemasaran, marketing, marketeers. Kita pun tak ada orang kata pun kepakaran dalam bidang penjenamaan dan sebagainya. Tetapi dalam bidang inovasi dan juga untuk meletakkan inovasi berada di pasaran dan industri, semua keperluan ini ada. Tetapi mungkin di universiti luar negara tak ada masalah kerana mereka ataupun ada sokongan yang hebat tentang itu. Tetapi di negara kita bagaimana? Sudah bercakap benda ni sejak beberapa tahun yang lampau, tetapi bagaimana keadaan hari ini? Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Okey. Seronok berdebat, berbahas dan juga berbincang dengan dua pakar ni, Dr. Syahriman dan juga Dr. Uda. Dr. Uda, kalau kita lihat pengalaman Dr. Syahriman, begitu kata pun intim sekali hubungan industri dan juga pihak akademik di Jepun. Dan saya rasa di mana-mana negara maju begitulah suasananya, di Jerman, di Korea Selatan dan sebagainya. Kalau kita lihat iPhone dan juga Samsung tu setiap 3 bulan ada produk baru dan mereka tidak segan silu melabur berjuta-juta dolar Amerika kepada pihak universiti dan juga pelajar-pelajar di peringkat orang kata pun lepasan ijazah untuk menggunakan produk mereka. Test dulu, guna dulu, baru mereka lihat boleh dipasarkan, barulah mereka lancarkan iPhone 4, iPhone 5, iPhone 5S dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak ke arah itu? Adakah susah sangat kita nak ke arah itu, Dr. Uda? Berbalik kepada macam mana kita nak
mempercepatkan ke arah commercialization, saya rasa UNIMAP boleh jadikan sebagai contoh. Sebab itulah UNIMAP walaupun kita universiti yang ke-17, tapi dalam research bagi saya kita memang ke depan. Salah satu daripada penyebabnya kerana majoriti pensyarah-pensyarah kita di peringkat awal dan juga sekarang ni datang daripada industri. So maksudnya kita dah biasa macam mana kita nak berkomunikasi dengan industri. Tapi ada setengah-setengah universiti yang kurang biasa dengan industri. Jadi sebab itulah mereka tidak dapat dari segi penghasilan produk tu, dari segi inovasinya agak kurang jika dibandingkan dengan UNIMAP. Jadi dalam penyelidikan ni dia ada dua benda. Pertama, kita nak menghasilkan satu produk baru. Biasa kalau kita nak menghasilkan produk baru, orang akan tanya, kalau investor dia akan tanya business model. Bila dia tanya bab business model, kita dah agak sukar untuk menembusi pasaran. Betul. Tapi yang satu lagi, kita buat penyelidikan ke arah inovasi. Maksud inovasi di sini, benda tu dah ada, cuma kita come in ataupun kita datang, cuma kita improvekan saja benda tu. Supaya dengan kehadiran kita, ilmu yang kita ada, so benda tu akan menjadi lebih baik. Features dia lebih baik. Umpama macam penyelidikan yang saya buat sekarang ni, saya lebih kepada diagnostic kit untuk perubatan. Contohnya, perubatan sakit apa? Contohnya kita sebagai contoh macam early detection of cancer, untuk cancer. So macam sekarang ni device ataupun alat yang ada di hospital, mereka masih belum mampu untuk detect kanser di peringkat awal. Betul. Stage 1, stage 2. Ini dah serius. Jadi sekarang kita cuma membantu untuk detect di stage 1 dan stage 2. Kalau kita dapat detect di peringkat ini, maksudnya mungkin pihak perubatan, pihak doktor mereka dapat membuat sesuatu untuk mengubati pesakit tersebut. Jadi itulah yang saya buat sekarang ni. Kebanyakan research saya lebih kepada perubatan, perubatan, dan banyaklah yang telah saya lakukan sekarang. Itu saya nak bawa kepada Dr. Syariman. Kadang-kadang kita melihat satu case study adalah peringkat dalam bentuk case study yang agak lokal atau tempatan sifatnya. Tetapi apabila kita melakukan inovasi, dia bukan hanya bertumpu kepada Hospital UT Sains Subang Krian, tetapi dia melangkaui di semua negara. Bukan sahaja di Malaysia tetapi seluruh dunia, kerana isu yang sama, masalah yang sama boleh diguna untuk semua manusia yang ada isu-isu yang berkaitan seperti mana penyakit ataupun kanser dan sebagainya. Jadi pengalaman Dr. Syariman tentang itu untuk melonjakkan inovasi kita, kerana market kita agak kecil. Malaysia populasi sekarang baru 27 juta, tetapi pasaran dunia adalah pasaran terbesar. Bukan sahaja kita hari ini dengan kepakaran internet dan juga komunikasi lebih cepat, tetapi akses maklumat itu di mana-mana saja. Kita klik je Google Dr. Syariman, kepakarannya satu dunia tahu. You adalah pakar tentang ini dan itu. Jadi Dr. Syariman bagaimana? Bagi saya ada membuat banyak inovasi produk, tapi kita akan ceritakan produk yang sebagai contoh kerusi roda yang saya telah buat. Seperti mana yang kita tahu, saya mengkaji kepakaran saya adalah mengkaji pergerakan manusia. Okey, seperti kerusi roda, wheelchair yang kita buat ini, add-on system, kami terlebih dahulu membuat pasaran pencarian IP, Intellectual Property Search. Maknanya adakah patent sebelum ini yang sama dengan produk kita? Didapati memang dalam dunia ni tak ada lagi macam tu. Semua yang design, dia orang design adalah fully motorized system. Memang mahal, 8,000, 4,000, 5,000, 6,000, dan memang tak akan tercapai oleh kita punya pesakit-pesakit biasa. Jadi dengan apa yang kita buat tu, bukan saja boleh digunakan di Hospital Kubang Krian. The Hospital Kubang Krian ada tempat test bed kita. Kita nak tengok apakah keperluan, the needs. Yang paling penting tu the needs first. Bila kita dapat keperluan satu, control orang kata ekosistem, the group of the patient in that area, dan kita boleh dapatkan mana-mana tempat dunia ni. Sebab manusia semua sama. Di New York pun ada 2 tangan 2 kaki. Betul. Di Tokyo pun 2 tangan 2 kaki. Dan pergerakan manusia akan sama di mana-mana sekalipun. Jadi bukan saja kerusi roda saya buat, saya juga sekarang saya bekerjasama dengan Universiti Pertanian Malaysia, dengan UKM, di mana kita nak kaji bagaimanakah kita boleh improve the productivity, the needs of Felda ataupun pekebun kecil dengan untuk kelapa sawit. Jadi mereka datang mengatakan masalah, dia orang ni pemilik ni, dia kata kami nak buat kelapa sawit ni tapi kami tak larat.
That's why kami terpaksa panggil orang Siam, orang Indonesia, sebab dia orang ada tenaga nak angkat kapal sawit yang 20 kilo. Dan kos upah murah. Yes, upah murah. Sebab lokal tak nak buat. Jadi kami see the need, apakah keperluan dia orang. Dan kami dapati keperluan dia orang ialah dia orang nak angkat kelapa sawit tu berat 20 kilo per bunch. Dan dia orang nak cepat 20 kilo mungkin dalam 1 kilo dalam satu bucket. Dia orang nak pergi ke satu tempat cepat. Jadi itu dalam peringkat permulaan, dan kita dapati the needs adalah macam mana nak bawa itu dengan cepat dan selesa. Sebab saya kaji program ni. Bila kita boleh buat satu mesin, kalau macam you tengok alien angkat barang senang tu, kalau kita banyak tangan. Salah satu di lab saya memang kita nak hasilkan walaupun benda ni 10 kilo, kita mesin buat. Tu ada. Yes, dan kita sekarang ni kita tengah design satu transportation system yang membolehkan local worker boleh kerja dengan selesa. Dan di Jepun, you tak akan tengok orang Bangladesh pergi kerja kat Jepun. Orang Jepun juga. Orang Jepun juga. Dan orang tua 60, 70, 80. Di mana universiti sana menyediakan macam mana boleh buat kerja dengan selesa. Dan produktiviti tinggi. Saya sebagai director macam motorsport ni, kita tak buat untuk racing saja. Kita buat motorized untuk tolong orang-orang yang macam tu, petani macam tu, supaya tak kita orang panggil food security. Kita tak perlu lagi bergantungan kepada tenaga-tenaga murah. Kita buat satu sistem mesin yang orang-orang umur 50, 60 penolakan Felda, kita tengok anak-anak dia orang tak nak buat kerja ni sebab berat. Kita buat satu mesin, bila dia orang dah senang kerja, dia orang akan balik. Kelapa sawit is mahal. Satu pekerjaan yang cool pada mereka. Mereka jadi boleh mewarisi apa yang dilakukan oleh ibu bapa mereka. Apa yang saya tengah buat sekarang ni, saya nak bagi balik kerja tu kepada Malaysian. Supaya sebab sana kalau di Jepun you tengok pakcik-pakcik, dia orang akan buat kerja padi beras tu sebab dia punya income tinggi. Okey. Dr. Syariman, kita rehat dengan yang kedua. Saya nak tanya Dr. Uda, kerana kita bukan hanya berinovasi dan juga untuk mengkomersialkan produk untuk pemasaran semata-mata, tetapi nilai kepada masyarakat setempat. Itu yang lebih penting. Manusia itu sendiri. Impak kepada manusia di sekitar kita. Kalau di Unimap tu, apa orang polis dapat? Kalau yang paling dekat lah. Jadi kita nak tanya tentang itu. Kita rehat dahulu. Jumpa lagi selepas ini. Okey, kita tak banyak masa, ada 7 minit lagi. Dr. Syariman dan juga Dr. Uda. Dr. Uda, untuk kita melihat apa yang Dr. Syariman katakan dan juga apa yang Prof ungkapkan pada awal tadi, maksudnya akhirnya impak tu kembali kepada masyarakat. Inovasi dan perkomersialan hari ini perlu melibatkan masyarakat di sekeliling kita, mendapat impak terlebih dahulu. Elemen itu bagaimana berlaku di Unimap? Untuk saya sekarang ni, saya lebih kepada membantu komuniti saintifik, saintifik dalam bidang penyelidikan saya. Apa yang saya bawa kepada pencipta, salah satu produk yang saya bawa kepada pencipta pada hari ini ialah mass aligner. So mass aligner adalah sejenis alat yang digunakan untuk memindahkan corak ataupun reka bentuk daripada komputer ke atas substrate silicon untuk menghasilkan peranti ataupun device tertentu untuk kegunaan tertentu. Jadi alat yang sedia ada di pasaran ada terlalu mahal. Harganya hampir kepada setengah juta. Kebanyakan daripada penyelidik di Malaysia, bukan setakat daripada daripada Perlis, malah di seluruh Malaysia, daripada Sabah hinggalah kepada di utara Malaysia, yang terlibat dalam penyelidikan yang berasaskan kepada fabrikasi peranti, mereka datang ke makmal saya. Jadi untuk membantu mereka, apa yang saya buat sekarang ni, saya telah menciptakan mass liner yang lebih murah harganya. Yang mana saya boleh jual dengan harga lebih kurang 70 hingga ke 80 ribu saja. Dan kualiti lebih baik atau lebih standing? Kualitinya adalah standing dengan apa yang ada di pasaran. Jadi dengan cara itu, aktiviti penyelidikan boleh dilakukan dengan lebih rancak. Mereka boleh buat di tempat mereka sendiri tanpa datang ke tempat saya. Jadi kita nak mempercepatkan aktiviti penyelidikan di Malaysia. Itu satulah. Satu lagi produk yang saya buat ialah pengesahan awal kehamilan dengan menggunakan nanoteknologi. Ini kebaikan nanoteknologi. So dengan nanoteknologi, maksud kehamilan sekarang ni kita dapat detect, bukan tunggu sampai sebulan ataupun sebulan lebih.
pada hari ke-7 kita dah boleh detect. Kita sepatutnya dengan teknologi sekarang dengan menggunakan nanoteknologi kita dah boleh detect pada hari yang ke-7. Hebat dia pasangan kahwin ni tahu cepat. So jadi so pihak hospital, pihak doktor pun mereka begitu gembiralah dengan penciptaan ini. Jadi mereka banyak membantulah saya dengan membekalkan clinical sample untuk saya memajukan lagi lah itu saya nak tahu tu bagaimana ia boleh dilaksanakan dengan begitu cepat sekali. Apa yang orang kata pun sokongan yang diterima oleh Dr. Huda untuk mendapat pertama dalam research ni kita perlu ada 3 benda. Pertama sekali kemudahan peralatan, fasiliti ataupun makmal. Yang kedua peruntukan kewangan untuk bantu kita menjalankan penyelidikan. Yang ketiga penyelidik itu sendiri. Di peringkat universiti sebagai pensyarah biasanya kita menaruh harap sepenuhnya pada pelajar. Jadi pelajar inilah yang menjalankan penyelidikan. Tapi di UNIMAP tak ramai lepasan ijazah. Kerana lepasan ijazah inilah yang akan menumpu pada penyelidikan. Saya kalau setakat UNIMAP punya ni saya rasa ramai. Ramai. Sekarang dah ramai. Sekarang dah ramai. Kita ramai. Kenapa sekarang ni kalau kita tengok gambar 3 benda ni. Kalau kita ada satu kepakaran, kalau kita ada fasiliti kemudahan penyelidikan, so kita akan lihat pensyarah ataupun penyelidik mereka akan datang kepada kita. So itu satu. Yang kedua, kalau kita ada grant, banyak grant, pelajar-pelajar akan datang kepada kita. Okey, tentang grant tu Dr. Syaiman. Tadi ungkapkan kita tak perlu melihat grant ataupun pembiayaan ni secara pukul rata. Perlu ada spesifik melihat kepakaran dan juga keperluan teknologi ataupun research yang dibangunkan. Penyelidikan saya seperti saya katakan tadi, saya ada 3 jangka pendek, pertengahan dan panjang. Yang jangka panjang juga saya sedang membuat penyelidikan bagaimana kita mengesan cancerous cell menggunakan bioimpedance sistem. Yang tu memerlukan jangka masa panjang. Seperti senang cerita, kalau kita nak design basikal dengan nak design kapal terbang, itu perkara beza. Basikal minggu tahun depan saya dah boleh buat basikal yang baru. Kapal terbang tu memerlukan penyelidikan kekuatan, ketahanan, all those things. Jadi kita perlukan banyak geran-geran yang berlainan. Itu satu. Okey, saya nak cerita sikit pengalaman saya. Saya di-approach kawan lama saya. Macam mana untuk buat satu mesin untuk membajak pokok napier grass, pokok gajah. Sebab cuma ada 80 orang je diperoleh buat itu. Dan of course, bila ada 80 orang, tak ada company yang nak buat alat pemotong. Tak pula modal lah. Tak pula modal. Marketing, pasaran terhad. Okey, kalau you tengok di situ, dia kenal saya daripada sekolah. Dan dia datang jumpa saya sebab dia kenal saya. Saya memang buat beralat dengan otomotif, human motion system. Dia kenal saya. Okey, doktor dan 3 perusahaan. Teruskan. Jadi apa yang saya katakan sini, kalau ada satu center point macam notice board, orang-orang kampung kata saya nak penyelesaian macam ni. Ada orang kampung datang jumpa saya macam mana nak buat kuih pau yang lebih panas, lebih cantik. So ada macam satu one stop center kerajaan buatkan. Orang kampung boleh datang sini dan lecturer pergi sini. Kita tengok, kita buat matching. Jadi memang lecturer orang kampung tak tahu nak jumpa siapa. Jadi saya paling puas hati bila yang kursi roda yang kamu buat tu, Pak Cik tu kata saya amat berterima kasih kerajaan sebab membantu kami. Bila dengar tu orang lega, pakai kata lega, memang puas hatilah. Hebatlah penyelidik bila sudah mendapat kredit macam tu kan, tapi tidak mematahkan semangat untuk berinovasi lebih lanjut lagi. Okey, kita sebenarnya kesutukan masa. Terima kasih pada Dr. Syariman, terima kasih pada Prof. Dr. Huda. InsyaAllah datang lagi lah Kuala Lumpur. Kalau tu pun kita dipanggil ke UNIMAP nak tengok betul-betul kursi roda dan juga teknologi Dr. Huda. Terima kasih kepada kedua anda, dan jika anda mempunyai masa datang ke KLCC sedang berlangsung Pencipta 2013 anjuran UUM dan juga UNIMAP 7 hingga 9 November ini di plenary di Hall 1, 2 dan 3 KLCC. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.